Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kepentingan dan faktor kemahiran intrapersonal dan intrapersonal yang menjadikan graduan dipilih oleh majikan untuk bekerja dalam syarikat mereka. Kami menemu ramah dua orang pengurus sumber manusia bagi mendapatkan pendapat mereka. Terlebih dahulu, berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Nabil, Muhammad Khairi, Balkis, Fitria, Nur Hidayah dan juga Ahmad Fahmi. Baiklah, kita menuju ke bahagian pengenalan di mana definisi intrapersonal dan juga interpersonal. Bagi kemahiran intrapersonal ialah kecerdasan yang dimiliki seseorang individu ataupun kebolehan seseorang mengendalikan diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan terhadap diri sendiri, mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan dan juga dorongan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan juga jati diri. Di mana kebolehan ini dari segi mengenali diri, kekuatan, kelemahan, hasrat dan kehendak termasuklah kemahiran yang menyebabkan seseorang itu mempunyai persamaan ataupun perbezaan dengan orang lain. Manakala kemahiran interpersonal merujuk kepada kemahiran komunikasi antara dua ataupun lebih pihak untuk mencapai kesan ataupun keputusan tertentu. Konsep yang ini berkaitan dengan konsep kendiri, sikap, sasiah, nilai serta matlamat yang membantu mewujudkan seseorang berkebolehan dan berkeyakinan untuk berinteraksi dengan orang sekeliling. Soalan pertama, kepentingan kemahiran intrapersonal dan interpersonal dalam diri seorang graduan ialah pada pendapat penemu bual yang pertama iaitu Puan Nur Hafizah, untuk bekerja dengan baik bersama orang lain, seseorang itu perlu menggunakan kemahiran interpersonal seperti mendengar, empati dan kepimpinan. Kemahiran tersebut akan diperkuatkan lagi dengan perkembangan kemahiran intrapersonal yang lebih besar seperti belas kasihan, konsep kendiri dan visualisasi. Kemahiran ini akan menjadikan seseorang itu berkomunikasi dengan lebih berkesan, dapat meningkatkan kebolehan penyelesaian masalah dan membangunkan empati serta kesedaran diri. Pada pendapat penemu bual yang kedua, iaitu Puan Seti, kepentingan kemahiran intrapersonal dan interpersonal dalam diri seorang graduan ialah sangat penting dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Ianya akan menjadikan perbezaan yang tidak terdapat pada kebanyakan calon lain ketika sesi temuduka dijalankan. Perbezaan istimewa ini secara semula jadi boleh dikenal pasti sewaktu sesi temuduka melalui cara calon mendengar, menjawab soalan dan penyelesaian masalah, diplomasi, keterampilan dan kepimpinan dan beberapa kemahiran interaksi graduan yang lain yang dapat meningkatkan keyakinan tinggi dan kecekapan dalam teknik berkomunikasi. Baiklah, seterusnya kita tahu kemahiran intrapersonal dan interpersonal sememangnya amat penting dalam setiap individu. Oleh itu, soalan kedua yang ditanya ialah sebagai seorang HR, bagaimana anda melihat kemahiran ini dapat diaplikasikan di tempat kerja? Jawapan Cik Nur Hafizah ialah kemahiran ini sangat diperlukan dalam pekerjaan harian. Seorang pekerja memerlukan kemahiran interpersonal dan intrapersonal untuk menyampaikan pembentangan idea dari masa ke semasa. Peratusan kemahiran ini akan diaplikasikan antara 60% sehingga 70% dalam pekerjaan seharian. Manakala jawapan Puan Zeti pula ialah sebagai seorang HR, anda dilihat sebagai pusat sumber maklumat, perkhidmatan, rujukan dan orang tengah untuk suatu tugasan yang mana akan berhadapan dengan pelbagai lapisan jawatan, ragam, cabaran undang-undang, keadaan dan tekanan tugas yang amat memerlukan daya tahan emosi, fizikal dan mental dan sentiasa bersedia untuk memberikan yang terbaik dalam semua keadaan tugasan yang diberikan. Oleh itu, di sini kita dapat melihat bahawa kedua-dua pengurus sumber manusia bersetuju sememangnya kemahiran intrapersonal dan interpersonal ini banyak diaplikasikan di pekerjaan. Tanpa kemahiran ini, sukar untuk seseorang untuk melakukan kerja dengan baik. Yang ketiga, berdasarkan pandangan Tuan Puan, apakah kesan kemahiran intrapersonal dan interpersonal di tempat kerja? Berdasarkan jawapan Puan Hafizah, beliau berpendapat bahawa seorang graduan yang bagus, dia merupakan salah satu faktor pihak syarikat untuk menilai tahap prestasi pekerja selain daripada faktor-faktor yang lain. Manakala bagi Puan Zeti, beliau berpendapat bahawa dengan kemahiran ini, graduan dapat menenangkan diri di situasi yang tertekan, dapat menyelesaikan tugasan dan cabaran yang diberikan oleh pihak majikan dan sentiasa berada
dalam keadaan bersedia untuk menggalas tugasan yang lebih mencabar pada masa akan datang. Sudah terang lagi bersuluh, kesan kemahiran intrapersonal dan interpersonal di tempat kerja memberi impak yang besar kepada pihak syarikat maupun kepada graduan ketika berada di tempat kerja. Seterusnya, soalan yang keempat, apakah jenis-jenis dan kriteria pekerja yang diinginkan oleh seorang graduan universiti oleh pihak syarikat? Berdasarkan pandangan Puan Nur Hafizah, beliau berkata yang pertama adalah kemahiran komunikasi yang baik, manakala yang kedua adalah kemahiran menggunakan Microsoft Office seperti Excel, PowerPoint dan Microsoft Word. Selain itu, terdapat juga kriteria tambahan yang dilihat oleh pihak majikan bagi memastikan graduan diambil kerja. Yang pertama adalah CGPA, penglibatan aktiviti kokurikulum semasa di universiti, kebolehan komunikasi yang baik, kemahiran ataupun kelebihan tambahan dan juga penampilan diri yang menarik. Manakala Puan Zeti pula berpendapat bahawa kriteria pekerja yang dilihat ataupun yang diinginkan oleh seorang majikan ialah yang pertama, kesedaran terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengambil berat tentang orang lain. Yang ketiga, bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Yang keempat, berdisiplin. Yang kelima, kemahiran komunikasi yang jelas. Dan terakhir adalah kemahiran pengurusan dan penyelesaian komunikasi ataupun konflik. Baiklah, seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh pihak majikan dan juga pengurus sumber manusia dalam membuat pemilihan pekerja melalui kemahiran interpersonal dan juga intrapersonal calon pekerja. Di mana bagi pengurus sumber manusia yang pertama, Cik Nur Hafizah menyatakan bahawa maklumat yang diletakkan di dalam resume oleh graduan kurang mencukupi dari segi soft skill, hard skill dan juga pengalaman tidak dinyatakan di dalam resume. Hal ini kerana kemahiran interpersonal dan juga intrapersonal tidak dapat ditafsir hanya melalui sekeping resume. Selain itu, graduan kurang membuat persediaan dari segi pengetahuan am maupun isu semasa. Di mana semasa interview, graduan tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh pengurus manusia. Hal ini akan mengurangkan keyakinan kepada majikan untuk mengambil mereka bekerja. Bagi pengurus sumber manusia yang kedua, Puan Zeti menyatakan bahawa graduan tidak dapat meyakinkan majikan untuk mengambil mereka pekerja. Di mana kemahiran interpersonal, kemahiran komunikasi amat penting dalam konteks ini. Kerana prestasi pekerja dinilai melalui kemahiran komunikasi bersama pekerja, pelanggan maupun pihak korporat. Baiklah, seterusnya adalah nilai tambah yang perlu ada pada diri seorang graduan bagi memastikan para majikan berbesar hati untuk mengambil mereka bekerja. Bagi pendapat Cik Nur Hafizah bahawa graduan perlulah berkebolehan dalam bekerja dalam suatu pasukan. Apabila bekerja dalam pasukan, setiap ahli akan membentangkan idea dan melakukan penambahbaikan serta membentuk kepada idea yang baharu yang mampu menyumbang kepada organisasi syarikat. Selain itu, graduan perlulah mempunyai kemahiran pembelajaran yang cepat di mana graduan ini mendengar arahan dan mampu memahami arahan dengan baik. Seterusnya, mempunyai pengetahuan yang banyak dan berkebolehan bertutur dalam bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris. Bagi pengurus sumber manusia yang kedua adalah Puan Zeti menyatakan bahawa graduan perlulah sentiasa menaik taraf pengetahuan yang ada mengikut perkembangan semasa dan juga berani untuk melakukan perubahan pada sistem kerja dan sentiasa berkeyakinan tinggi, di mana graduan ini mempunyai komunikasi yang baik dan mampu berhubung dengan terutamanya mereka yang bekerja berhubung dengan pihak atasan, pelanggan maupun pihak korporat. Seterusnya ialah soalan yang ketujuh, iaitu bagaimanakah syarikat anda memotivasikan pekerja agar dapat mengekalkan suasana kerja yang baik?
Baiklah, bagi meningkatkan motivasi dalam kalangan pekerja, HR pertama telah menyatakan bahawa syarikat mereka telah mengadakan pelbagai aktiviti seperti team building, budaya komunikasi sihat dan keselamatan psikologi dalam kalangan pekerja di semua peringkat. Manakala HR kedua pula adalah suasana tempat kerja yang aman, berteknologi dan bersistem, kenaikan gaji, bonus tahunan, allowance tambahan, faedah insurans dan lain-lain. Selain itu juga, kemudahan tempat tinggal seperti asrama percuma, hari keluarga, jamuan makan malam, anugerah pekerja cemerlang dan tidak dilupakan ialah latihan keluar negara, kenaikan pangkat dan lain-lain. Soalan ke-8 ialah apakah faktor yang dapat meningkatkan kualiti seorang graduan dalam dunia pekerjaan? Kualiti yang diperlukan pada seorang graduan ialah menurut HR yang pertama iaitu mempunyai ijazah, memiliki kemahiran yang unik, bersedia untuk mempelajari perkara baru. Manakala HR kedua pula mengutarakan bahawa graduan seharusnya mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi, mendalami bidang yang diceburi, mahir dalam membuat penyelesaian masalah dan membuat keputusan, serta berupaya mengekalkan kepribadian mengenai kerjaya. Tidak dilupakan juga mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran agar dapat bersaing dengan calon yang lain. Daripada jawapan yang diberikan daripada pegawai sumber manusia 1 dan 2 yang saya telah temuduga, yang bersoalan apakah pandangan tuan dan puan terhadap graduan di luar sana yang sedang mencari pekerjaan. Daripada jawapan responden pertama, iaitu pegawai sumber manusia yang pertama, graduan harus menyalahkan keunikan diri sendiri berbanding graduan lain. Graduan juga harus mempunyai usaha memperolehi kemahiran tambahan selain yang ditawarkan semasa belajar di dalam bilik darjah. Contoh pengalaman, memimpin sebuah kelab semasa di universiti. Daripada jawapan pegawai sumber manusia kedua, memantapkan kelayakan akademik, tinggikan kemahiran komunikasi, mempunyai ketahanan fizikal dan mental, mempunyai pengetahuan prospek dan risiko kerja yang dipilih, menguasai kemahiran yang tinggi untuk menyelesaikan masalah serta mempunyai sikap toleransi rasional dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi, sekiranya graduan akan lebih banyak berhadapan dengan pelbagai jenis peringkat manusia kerana pengurusan manusia lebih rumit daripada pengurusan mesin dan sistem. Soalan ke-10, sedikit tentang biodata diri anda seperti nama penuh, umur, jantina, pengalaman kerja dan sebagainya. Daripada jawapan daripada pegawai sumber manusia yang pertama, yang bernama Nur Hafizah Husin, yang berumur 34 tahun dan pengalaman kerja 10 tahun pengalaman bekerja sebagai pegawai sumber manusia. Jawapan daripada pegawai sumber manusia yang kedua iaitu Muhammad Zeti Nur Safina binti Samian yang berumur 44 tahun, menyandang jawatan sebagai pegawai kanan sumber manusia dan pentadbiran, pengalaman pekerjaan selama 22 tahun, pengalaman bertugas mengendalikan jabatan sumber manusia dan pentadbiran. Tugasan yang diambil seperti pengambilan dan perberhentian pekerja, pelbagai jawatan tempatan dan asing, pendaftaran maklumat syarikat dan pekerja seperti KRLSP, Perkeso, LHDN, imigrasi, zakat, tabung haji dan ASB, pendaftaran dan pengawalan sistem gaji pekerja. Seterusnya, tugasan pentadbiran dalaman dan luaran pengurusan kenaikan gaji dan pangkat, bonus tahunan, penyediaan maklumat akta dan undang-undang serta pemakluman kepada semua pekerja, auditor ISO 900. Kesimpulannya, setiap graduan perlu meningkatkan kedua-dua kemahiran ini kerana kemahiran interpersonal dan juga intrapersonal amat penting dalam diri setiap individu. Selain itu, kemahiran ini juga digunakan setiap hari, bukan sewaktu bekerja sahaja, namun turut diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Melalui kemahiran interpersonal ini membolehkan individu tersebut menyampaikan maklumat dengan baik kepada penerima dan penerima dapat memahami maklumat yang disampaikan. Di samping itu, komunikasi antara dua hala dapat dijalankan dengan berkesan. Manakala kemahiran intrapersonal pula membolehkan individu mengawal
diri dari sudut kelebihan, kekuatan, kelemahan dan ancaman yang berlaku terhadap dirinya, di mana graduan dapat bersiap sedia untuk menghadapi tekanan ataupun cabaran yang akan dilalui sewaktu bekerja kelak.